Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 18/12/2022 kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, juzuk yang ke-28, ayat yang ke-12 dan 13. Mana akhir surah Al-Mumtahanah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini beberapa perjanjian. Dia panggil bai'ah. Bai'ah ni ikat setia. Di antara Nabi SAW dengan golongan wanita ada 6 perkara. Perjanjian yang dibuat barulah dikatakan bai'ah ataupun ikat setia. Bai'ah ataupun ikat setia. Mana dalam perjanjian ini, setiap wanita yang ikat setia dia mesti berjanji ini di antara perkara yang mereka patuh taat. Barulah kita terima ujian yang Allah suruh uji kedatangan wanita muhajirat yang berhijrah untuk bersama dengan Islam. Itu yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1236. 1236. Kita akan baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Dua ayat kita hari ini. Ya ayyuhan nabi. Allah SWT panggil arahan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wahai Nabi. Ini satu catatan, para pelajar kena ingat, semua panggilan kepada Nabi dalam Quran Allah tak panggil nama. Ini semua Allah Ta'ala panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawatan. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Tak ada ya Muhammad, tidak ada. Berbeza dengan Nabi dulu, Nabi lain. Semua dia panggil dengan nama. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, dipanggil dengan nama. Ini salah satu daripada 41 ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Nabi kita ni dia tak banding dengan kita, tak padan. Banding dengan Nabi dengan sama-sama Nabi. Riwayat yang sahih kata ada 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. 41 itu yang sahih. Dalam kitab lain pula ada kata sampai 250 kelebihan. Itu capur-capur riwayat. Jadi kita pun jangan buat tidak beradab pergi panggil ya Nabi, ya apa ni, ya Muhammad lah. Kalau kita nak selawat ya Nabi salam, baik. Tapi kalau selawat tidak panggil tak apa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu Nabi sendiri ajar dengan lafaz itu. Panggil tak boleh. Tu ada Allah sebut nama Nabi dalam Quran. Ya, dia sebut tapi bukan panggilan. Allah cerita, Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu ada. Baik. Apa yang Allah Ta'ala munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat ini pelengkap kepada ayat yang lepas. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allah kata, hey orang beriman, kalau mari wanita berhijrah, uji mereka. Ayat 10. Apa dia uji? Ini. Ujiannya dengan 6 perkara ini dalam ayat 12. Dalam ayat 12. Baik. Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu, berhijrah mari, untuk memberikan bai'ah, atau ikut Arab, bai'ah, makna pengakuan taat setia. Itu makna bai'ah. Bai'ah. Yang pertama, alla yusyrikna billahi syai'a. Bahawa mereka tidak akan melakukan syirik. Satu. Wala yasriqna, dan mereka tidak akan mencuri. Dua. Wala yaznin, dan mereka tidak akan berzina. Tiga. Wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka macam orang jahiliah dulu bunuh anak. Empat. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka sendiri. Jangan dia buat pembohongan berdusta, yakni terutama yang berhubung dengan anak ada dalam kandungan dia. Mana bila dia berzina, na'udzubillah, anak tu anak orang lain tapi dia kata anak suami dia. Itu dusta. Yang keenam, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan menerhaka kepadamu dalam semua perkara yang baik. Tak ada orang Nabi ajar ni semua yang baik belaka. 6 perkara cukup, lengkap, setuju. Fabayi'hunna, maka terimalah pengakuan bai'ah taat setia mereka. Wastaghfir lahunna, dan pohonlah kepada Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Dia bersalah belum ni, kita minta Allah ampunkan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Amat pengampun lagi amat mengasihani. Habislah kita. Sekarang ni kita berpindah kepada huraian satu-satu. Yang pertama, tengok ayat. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Perjanjian yang pertama,
bahawa ikat setia kita mesti tauhid, hanya mengabdikan diri pada Allah, mengesa dan mengabdikan diri kepada Allah, jangan syirik. Ini yang paling utama sekali dalam perjanjian kita, mestilah tauhid kepada Allah, tidak ada syirik. Hari ini kita kena banyak hadis yang menghuraikan satu-satu penjelasan. Daripada Umaymah binti Ruqaiqah. Tengok Arab ni dia ada sajak. Umaymah binti Ruqaiqah At-Taimiyah. Dia kata apa? Orang Melayu ni jaga jenis tasghir ni nama Umaymah. Dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal muslimin linubayyi'ahu. Kami beberapa orang wanita pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat bai'ah, ikat setia. Faqulna, kami kata ya Rasulullah, ji'na linubayyi'aka. Kami datang untuk ikat setia, janji bahawa kami tak akan syirik, tak mencuri, tidak berzina, tidak akan bunuh anak, tidak akan buat pengakuan bohong, dusta, tak ada. Dan tidak akan menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara yang baik. 6 perkara tadi sama dengan ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tambah, fi mastata'tunna wa ataqtunna. Mungkin tambah sikit, sekadar kemampuan kita, sekadar keupayaan kita. Sebab kita ni jangan janji lebih-lebih. Janji lebih boleh, tapi nak buat tak boleh. Maka Nabi suruh tambah sikit, kami akan janji 6 perkara ini sedaya upaya, semampu yang boleh. Kita pun kalau berjanji dengan orang kena cakap macam tu, insya-Allah. Setakat mana yang kami boleh. Tapi orang ni kan waktu dia bercakap tu kelentong lebih, janji tinggi-tinggi, nak buat tak boleh. Ini bahaya. Nabi ajar adab pada kita, kalau berjanji biar ada klaus. Biar ada sifat tawaduk. Biar ada sifat berhati-hati kita dengan janji. Kita tak tahu setakat mana kemampuan kita. Nabi tambah, fi ma ata'tunna wa ataqtunna. Qalat qulna Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Allah Ta'ala dengan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada kami sendiri sayang kepada kita. Maknanya Nabi tahu nak buat perjanjian, letak kemampuan. Kalau tidak, kita tak larat nak buat. Qala bayi'na ya Rasulullah, baiklah kami setuju, kami ikat setia dengan apa yang kita sebut tadi. Qala izhabna faqad bay'tukunna. Nabi kata pergilah, sesarah, aku telah terima ikat setia. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidah. Nabi kata semua, kalau mari 100 orang wanita buat ikat setia pun, itulah perkataan kita, 6 perkara ni yang mesti kita kena buat. Sama dengan seorang datang. Tapi ingat, wala yusafih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna imra'atan. Kata di Umaymah, Nabi kita tak bersalam walaupun dengan seorang wanita. Nabi kita tidak bersalam walaupun dengan seorang perempuan. Hadis ini akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal lafzu li Ahmad wa sahahahu jam'un minal ulama. Mana hadis cerita Umaymah ni. Jadi bila Nabi kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia tidak tak bersalam dengan wanita, salam tangan tak ada. Dan kita pun dengan wanita ajnabi. Ajnabi itu makna wanita yang halal nikah. Kalau dengan mahram, mak kita, mak saudara kita, adik-beradik kita, anak kita, cucu cicit, itu tak ada masalah itu. Maknanya tak boleh kita bersalam dengan wanita. Kata Ibnu Atiyah, al-ijma', sepakat ulama kata, annahu lam tamassa yaduhu yada imra'atin ajnabiyatin qattu. Sepakat ulama mengatakan tak pernah Nabi kita pergi sentuh tangan dia dengan tangan wanita yang bukan mahram. Oh, dia kata hari ni sibuk ni orang cakap. Dia duduk berujah dengan ulama tu, ulama universiti tu, universiti ni duduk salah dengan wanita. Kita ada satu hadis lagi. Hadis an Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ni, dia dengar Nabi SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bima khitin min hadid
khairum min an yamassa imra'ah la tahillu lahu. La an yut'ana, sekiranya diambil jarum, dicocok di kepala kamu, pak, lebih baik daripada dia sentuh tangan wanita yang tidak halal untuk disentuh. Mana wanita yang bukan mahram. Hadis ini akhrajahu Tabarani dalam silsilah sahihah mengatakan isnaduhu jayyid. Jadi mudah. Senang kita nak buat kira-kira. Tapi tak bolehlah kita nak berujar dengan tok syekh tu, tok syekh ni. Hadis kita ada depan, Nabi kita juga tak pernah bersalam dengan wanita. Cuma dalam fiqh Syafi'i ini dia ada satu cerita, dia kata kalau berlapik tak apa. Sebab tu kita perhati orang tua-tua dulu, nak salam dengan ustaz, dia ambil ujung kain dia lapik. Kita kata tak payah lapik, tak payah salam. Salam tangan tidak ada. Salam mulut tak apa. Assalamualaikum. Boleh. Paling tinggi pun isyarat. Assalamualaikum. Habis. Salam tidak. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, hadis yang panjang yang kita dah sebut tentang hadis Ibnu Abbas tadi. Hadis solat air raya. Hadis solat air raya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pergi lepas solat raya, Nabi pergi dekat wanita, kumpulan wanita muslimat itu, Nabi juga ikat tubayi'uni, naklah kamu semua ikat setia dengan aku dengan 6 perkara ini. Dengan 6 perkara ini. Hadis hadis Ibnu Abbas, Nabi kita pergi kepada wanita itu dan Nabi kita baca ayat ni. Baca ayat ni lah ayat surah yang kita baca ni, surah Mumtahanah ayat 12 hatta sehingga sampai ke akhir ayat. Sebut dah hadis ni. Jadi anak-anak ringkaskan. Hadis dalam Bukhari. Hadis yang ketiga, ni hadis ni menarik ni, kita rasa tak baca lagi. Tanda hadis yang ketiga ni, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, satu hari kami duduk, beberapa orang sahabat-sahabat duduk dalam majlis. Nabi datang. Qala tubayi'uni, nalah kamu semua ikat setia dengan aku, alla tusyriku billahi syai'a, wala tasriqu, wala taznu, wala taqtulu auladakum, wala ta'tuna bi buhtanin, wala ta'suna bil ma'ruf. 6 perkara tadi. Nabi kata apa? Ini ada tambahan dalam riwayat ni. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa dia tunai perjanjian 6 perkara ini, pahala dia Allah Taala akan bagi. Wa man asaba min zalika syai'an, siapa yang terperangkap dengan 6 perkara ini, lain pada syirik. Kalau syirik tak boleh, sebab dia gugur amalan. Mana orang ni pernah terlibat dengan mencuri, na'udzubillah, ataupun pernah terjebak dengan zina, ataupun pernah buat tuduhan yang tidak baik, derhaka kepada Nabi, pada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa man asaba min zalika syai'an, siapa dia yang pernah terperangkap, terjebak dengan dosa-dosa, fasatarahullah, Allah sembunyikan dosa dia atas dunia. Orang tak tahu, pejabat agama tak tangkap dia tak pernah diigat, tak pernah didakwa, tak pernah diapa, tak pernah dijatuhkan hukuman hudud. Fa amruhu ilallah, maka di akhirat esok kita serahlah kepada Allah. In syaa aqabahu, kalau Allah nak seksa dia dengan dosa-dosa itu, terkena. Wa in syaa afa anhu, kalau Allah nak maafkan. Hijrah kitanya apa? Hijrah kitanya kena taubat. Ingat ke dosa-dosa kita lepas, kesalahan kita yang lalu, kita istighfar, atub ilaika ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik, sentiasa taubat. Allah dah sembunyi daripada makhluk. Orang tak tahu, kita pun tak kena tangkap, kita tak kena denda, tak kena apa. Fasatarhu, Allah Ta'ala sembunyikan, maka kita bertaubatlah di atas dunia ini, semoga Allah sembunyikan di akhirat esok. Terlepas satu lagi tadi. Wa man asaba min zalika syai'an, siapa dia terkena dengan dosa tadi, fa'uqiba fid dunya, dia telah dijatuhkan hukuman hudud atas dunia. Dia telah kena sebat, telah kena potong tangan contohnya. Maknanya kena jatuhkan hukuman. Fahuwa kaffaratul lahu, maka itu adalah kafarah, penghapus dosa-dosa dia. Maknanya kalau kena tangkap,
Itu penghapus dosa. Kalau tak kena tangkap, satarahullah, Allah Ta'ala sembunyikan dia, maka dia taubatlah kepada Allah, semoga di akhirat esok Allah maafkan. Hadis ini kata di Ubadah, fabaya'nahu ala zalik, kami ikat dia di atas perkara yang tersebut. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Dalam hadis lain, riwayat lain, tak ada dalam buku ni, saya pun kena cari riwayat dia. Ketika kita berada di mahsyar, berada di akhirat esok, diberinya rekod 99 buku rekod sijilat. Dia pernah bertaubat atas dunia dengan dosa-dosa besar yang dia buat. Jadi orang duduk belek. Dia cari dosa besar, dia tak ada dalam buku rekod. Ada dosa kecil. Dia tanya malaikat, tak habis lagi ni rekod ni. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Malaikat kata, wahai hamba Allah, oleh kerana kamu di atas dunia dulu buat dosa, Allah sembunyikan dosa kamu, kamu telah bertaubat, pada hari ini Allah sembunyikan dosa kamu daripada diketahui oleh orang. Jadi kembalilah kita kepada Allah, sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di akhirat esok Allah tidak dedahkan segala rahsia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berpindah kepada yang kedua, perjanjian yang kedua, wala yasriqna, jangan mencuri. Apa makna mencuri? Wala ya'khudna mala ahadin khufyatan bighairi istihqaq. Mu jangan ambil harta orang tanpa hak, jangan ambil. Tak kira lah harta siapa, harta orang ramai, harta kerajaan, harta orang perseorangan, jangan ambil harta orang. Itu mencuri nama dia. Bila Nabi sebut wala yasriqna, jangan mencuri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbah. Hindun, isterinya Abu Sufyan, lepas masuk Islam, lepas membuka kota Mekah, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata, "Mu jangan mencuri." Hindu mari tanya soalan dengan ni muslimat. Muslimat suka soalan ni. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la ya'tini minan nafaqati ma yakfini. Rasulullah, Abu Sufyan suami saya tu bakhil sangat. Kita jangan duk bakhil dengan bini, siapa mereka mengadu ke mahkamah ni, siapa ke menyaku ke qadi, berat kita. Dia tak bagi nafkah yang cukup untuk saya dengan anak-anak. Illa ma akhaztu min malihi bighairi ilmihi. Tapi hak duit dia banyak, dia letak bawah bantal, bawah sampul, aku ambil hak tu buat beli. Boleh tak boleh? Fahal alayya fi zalika min junah? Dosa ke saya? Dengan muslimat ni order ambil duit suami senyap-senyap. Dosa ke? Tapi ingatlah, kalau suami dah bagi cukup, tak boleh ambil lagi. Tak ni hak bagi tak cukup ni. Nak beli air, beli makan ni apa, anak-anak tak cukup ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Mu ambil dengan cara baik, sekadar keperluan awak dengan anak-anak, itu je, jangan lebih. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Ingatlah, jadi kita kena ambil sekadar yang ma'ruf. Maknanya kalau kita nak beli makanan, beli pakaian, nak beli apa ni, keperluan-keperluan ni boleh. Tapi kalau nak ambil duit suami, nak pergi sedekah, lah, kena minta izin dengan dia. Aku nak tunjuk kaya, nak tunjuk baik ni. Hari ni ada kuliah muslimat dah. Ustazah kata nak utik derma hari ni. Dia pun ambil duit suami dia senyap-senyap tanpa izin pergi derma. Lah, minta izin. Sebab itu bukan keperluan awak itu. Tapi kalau wanita tu ada duit sendiri, macam zaman kita ni ramai dia panggil wanita berkerjaya kan. Wanita kerja ada duit sendiri. Itu hak dia, suami tak boleh larang. Nak pergi masjid tu jangan masuk tabur derma. Ni duit saya bang. Duit awak pun tak boleh. Lah, itu hak dia. Jadi kita boleh larang duit kita, duit dia tak boleh larang. Jangan duduk pandai-pandai nak ambil hak orang, jangan. Ini cerita Hindu ni dia berani. Hindu ni terkenal dengan wanita gedebel kan. Lawan Nabi 20 tahun lawan. Kemudian bila masuk Islam dia berani pula cakap.
Pergi repot ke Nabi, Abu Sufyan ni bakhil, masya-Allah. Janganlah kita sampai isteri kita pergi repot kita weh. Janganlah. Bagi yang biar cukup-cukup. Isteri tak boleh. Oh, dia ambil duit suami, bukan nak beli, nak tukar beg baru ke, kasut baru ke, orang duk jual online internet ni lah, kena minta izin. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Wala yaznin, mu jangan berzina. Yang ketiga jangan berzina. Ai wala yaqana fi zina bitamkini ahadin min wat'ihinna, mu jangan senang ya, jangan berzina itu ya. Orang tahu dah berzina ni maknanya buat perhubungan yang tidak halal. Yang ketiga jangan berzina. Dalam satu riwayat Hindun ada. Dalam majlis bai'ah tu Hindu ada, dia jawab balik. Dia kata awataznil hurrah. Orang merdeka berzina ke Rasulullah. Maknanya zaman zahiliyah dulu hak zina ni hamba-hamba. Orang merdeka tak buat perangai. Ini cerita Hindun. Mana dalam majlis dia jawab. Kata orang suka menjampuk Hindu ni. Sebab dia berani, dia jawab semua. Awatazil hurrah. Orang merdeka berzina? Tak adalah. Jadi begitulah ibarat kata tak berzina Rasulullah. Baik. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna. Kamu jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut fakir ataupun lain-lainnya. Ibnu Katsir kata, haza bunuh ni yashmal qatlahu ba'da wujudihi. Lepas pada anak dia lahir, ambil anak ditanam hidup-hidup. Sebab takut fakir, takut ni macam-macam. Dan juga bunuh anak dalam perut. Ni bahaya ni. Orang tak mahu anak, dia pergi gugurkan anak itu. Tak boleh lah. Kalau dah dapat anak ambil lah. Allah Ta'ala bagi rezeki, terima. Tak apa. Jangan pergi campur. Gugurkan anak kerana semata-mata tak mahu anak. Tak boleh. Tak mahu anak, jangan buat anak. Itu kaedah yang paling utama. Awak tak mahu anak, jangan buat anak. Ni anak buat, proses anak buat, tapi anak lagi tak mahu. Dengar cerita Hindu lagi. Bila Nabi kata, mu jangan bunuh anak kamu, Hindu pun jawab. Dia kata, Rabbainahum sigharan wa qataltahu kabiran. Dia kata, Rasulullah, anak saya tu aku jaga sejak kecil lagi. Tapi bila besar kamu yang bunuh. Anak dia mati dalam peperangan dengan Nabi SAW. Kata Hindu ni berani sungguh, dia celah. Dia kata. Masa tu Nabi tak kenal dia buku muka. Kemudian lepas tu Nabi tanya, siapa tu? Siapa yang berani cakap? Orang kata Hindu ni Rasulullah. Nabi kenal. Hindu ni memang orang kedai. Kita ada juga makcik-makcik kita kalau kuliah tu menjampuk. Ya ada. Kemudian dia kata cerita Abu Sufyan tu dia tak cerita drama. Dia mari tanya khas. Sebab tu Nabi Aisyah kata dakhalat Hindun. Hindu mari tanya soalan khas. Mana kita ni kalau nak tanya ramai-ramai ni soalan umum. Soalan khas jangan tanya depan public. Sebab lebih-lebih lagi nak cerita suami dia bakhil pula, jangan berat dengan. Baiklah. Perjanjian yang kelima, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan jangan mereka tidak akan melakukan sesuatu dusta yang mereka adakan dari kemahuan hati mereka sendiri. Apa dia dusta di sini? Dia pergi berzina, kemudian anak tu dia kata anak suami, dan kan dia buat dengan orang lain. Itu dusta dalam tajuk ini. Kata di Qurtubi, dia kata seorang perempuan yang mengaku anak tu anak suami dia, sedangkan tak, dia buat dengan orang lain. Maka itu salah satu daripadanya lah. Kata di Ibnu Atiyah, makna antan suba ila zawjiha waladan laisa lahu. Dia kata ni anak suami dia ni, sedangkan dia buat dengan orang lain. Itu salah satu daripada pembohongan yang dia buat. Jadi ada ulama kata itu salah satu contoh. Semua jenis pendustaan jangan buat. Senang aja. Jangan menipu. Jangan bohong. Sebab itulah bila timbul isu orang berani berbohong ni, berjanji tak tunai ni, kita kata jangan normalisasikan pembohongan itu dalam masyarakat. Kita bimbang nanti. Takut orang-orang yang membesar sekarang ni, dia dengar orang besar-besar duk cakap bohong, janji tak tunai, relax kita pun boleh janji juga, apa salah. Nanti jadi satu pembohongan, itu salah satu daripada
perkara yang biasa dalam masyarakat ini cukup berbahaya, cukup berbahaya. Kemudian yang keenam, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam suatu perkara yang baik. Semua hak Nabi suruh, semuanya baik. Hak Nabi larang, semuanya baik. Contohnya, tanda ni. Di antara Nabi kita larang kaum wanita, apa dia? Meninggalkan semua jenis maksiat. Jangan buat maksiat. Di antara maksiat yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah yang dibimbangi terbawa-bawa dalam Islam, iaitulah an-niyahah, meratap ketika berlaku kematian. Jangan main. Orang jahiliyah ni bila dia mati, dia akan tarik rambut, koyok baju, bertempik, melau, oh mati dah. Itu tak boleh. Itu larangan. Adapun kita menangis kerana sedih, itu naluri. Maknanya bila berlaku kematian keluarga, mestilah kita sedih kan? Mengalir air mata. Itu naluri. Nabi SAW ketika mati anak dia Ibrahim, Nabi menangis. Sahabat tanya, "Oh, anta Rasulullah?" Rasulullah sendiri menangis. Sedangkan Nabi larang, Nabi kata ini bukan niyaha, ini perasaan kasih sayang atuk ayah kepada anak. Tak apa. Sama jugalah kalau ayah mati ke mak mati, keluarga mati. Kalau ada anak-anak mari menangis, jangan duk marah. Jangan nangis depan mayat. Itu jiwa manusia, mana boleh tak nak tahan. Hak tak menangis tu orang kita tak sayang. Orang kita tak ayah mati, tak ada nangis apa kita. Suka ada pula. Jadi yang tak bolehnya meratap. Satu. Wat tabarruj. Nabi kita larang wanita itu daripada berhias-hias. Nak keluar rumah, comel beriah. Berjanguk kata orang Kelantan. Orang Kelantan kata janguk ni makna berhias-hias. Tabarruj. Itu Nabi kita larang. Tabarrujal jahiliyatil ula. Mana nak duduk dalam rumah berseronyi ya, macam hantu pari kata orang. Keluar rumah, janguk. Siap dengan keni lutung lagi. Itu tak boleh. Pakai wangi-wangi. Wanita nak keluar rumah jangan pakai wangian yang dihidupkan oleh laki-laki lain. Wangi boleh pakai tapi untuk suami. Yang orang lain tak boleh. Wa wasli sya'r. Wasli sya'r ni sambung rambut. Rambut dia pendek, dia sambung rambut pelesu. Tak boleh. Wal khalwati birrijal. Berkhalwat, pergaulan bebas laki-laki perempuan dan lain-lain lagi yang disebut dalam kitab. Maknanya secara umumnya jangan derhaka kepada Nabi SAW dalam semua perkara kebaikan yang Nabi kita ajar. Jadi apabila selesai yang ni, kata di Ummi Atiyah radhiyallahu anha, akhaza alaina an-nabiy sallallahu indal bai'ati, di antara isu Nabi sebut ketika bai'ah, alla nanuh, jangan meratap ketika berlaku kematian. Jangan meratap. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man darabal khudud, bukan pengikut aku siapa dia tampar pipi, wa syaqqal juyub, koyak baju, wa da'wa bi ja'latil jahiliyah, dan meratap dengan ratapan jahiliyah, ya, iaitulah celaka dah aku ni, apalah mati dah orangnya, kita tak boleh. Kalau mati kita kena sabar. Menangis tak apa, tapi jangan keluar perkataan-perkataan, jangan duk koyak baju, duduk orang panggil terbalik meja, semua tak boleh. Zaman kita gini, zaman Facebook ni, saya bimbang juga tuan-tuan. Ni duduk meratak di Facebook ni. Bini dia mati, hari-hari duduk share gambar di Facebook. Inilah mama dia, inilah dia lah. Ini ada unsur-unsur niyahah di zaman kita gini. Saya tak kata niyahah total, tapi ada unsur, simptom-simptom niyahah tu ada. Letak sekali hari pertama tanda isteri meninggal, bagi tahu untuk kawan-kawan dia tahu, tak apa. Iklan sekali. Kemudian hari-hari duk update. Cerita pula tu. Mama, dia panggil mama ke bini dia. Mama, semalam kawan-kawan mama satu pejabat datang ziarah. Buat mari kuih-kuih. Mama, macam-macam mama mari. Kita kata ini ratapan zaman moden di Facebook. Jangan buat perangai lagu tu. Ini mudah-mudah dia. Bila cukup 6 perkara ini, Nabi kata apa? Fabayi'hunna. Terimalah ikat setia dengan mereka.
Ai fabai' 'alal wafa'i bitilka syurut, kamu terimalah untuk menerima syarat yang tersebut. Qala Ibnu Juzai, tulis. Ibnu Juzai kata hadhil mubayah lin nisa, bai'ah ini pada masa itu, pada masa awal permulaan dalam Islam dulu, li'annahu ajma'al ulama ala annahu laysa lil imam an yashtarita alaihinna hadza. Tapi zaman kita ini tak payahlah 6 perkara ini, cukup kita kata ikat setia untuk patuh pada Islam, patuh pada syariat, cukup. Memang hak detail tu zaman tu. Sebab zaman tu 6 perkara ini ada dalam amalan simptom-simptom amalan jahiliah, nak potong, cut, supaya tidak terbawa-bawa ke dalam amalan masyarakat Islam. Alhamdulillah. Kemudian Allah kata, Allah perintah Nabi, wastaghfir lahunna, minta ampunlah untuk mereka di atas kelemahan-kelemahan mereka yang ada. Wa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, tamaklah ikat setia wanita dan juga ikat setia dengan laki-laki sebagaimana kata Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an jami'is sahabah. Baik, sebagai penutup ayat ini sekali lagi Allah ulang ayat yang ke-13 ni seperti ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini Allah ulang sekali lagi, sebagaimana munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bai'ah, ikat setia. Telah menyebut tentang ujian-ujian kepada orang wanita yang berhijrah. Kemudian Allah uji sekali lagi, peringatan kepada kita semua, hei muslimin, orang yang beriman. Aku pesan di awal surah dulu, jangan ambil orang kafir, orang yang benci kepada Islam sebagai teman rapat. Walak kepada bukan Islam. Maka diulang sekali lagi dalam ayat ini, wahai orang yang la tatawallawul kafirin, mu jangan ambil orang kafir letak sebagai teman rapat, teman setia, sebagai orang panggil teman rapat. Siapa dia kafir itu? Alladzina ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala murka pada mereka dengan sebab mereka kufur. Allah murka, kita ambil kawan-kawan setia. Nak berkawan tak apa, nak jadikan wala tidak boleh. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Mereka telah hilang harapan. Ada main harapan ini, tak ada harapan. Harapan apa? Untuk mendapat kebaikan di akhirat, tak ada. Sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada dalam kubur. Jadi puak-puak kafir ini mereka akan putus harapan dia untuk mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Tak ada harapan. Sebagaimana orang kafir di dalam kubur lagi sudah putus harapan, putus harap. Setelah dia tahu, dia masuk dalam kubur, dia tahu dah. Dia tahu dah. Oh, aku salah rupanya belum ni. Pegangan aku ni salah, sesat. Jadi nak undur ke belakang tak boleh dah. Menyesal yang tidak ada guna. Maka Allah bagi tahu kepada kita, jangan ambil puak-puak kafir ni sebagai wali, sebagai teman setia. Sebab orang kafir bila masuk dalam kubur, dia nampak tempat duduk dia. Tengok ni. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asa. Bila seorang mukmin masuk dalam syurga, Allah tunjuk pada dia tempat dia dalam neraka kalau dia tak baik. Awal. Tempat duduk dalam neraka ni kalau mu neraka. Dia tengok, oi, nasib baiklah aku beriman, mujurlah aku ni ibadat. Allah Ta'ala alhamdulillah bertambah syukur dia. Sebab Allah selamatkan dia daripada kekufuran ataupun maksiat. Orang yang masuk neraka pula dia tunjuk ni. Awak kalau beriman, tempat duduk dalam syurga ni. Oh, menyesal dia.
Mari orang beriman lain, Tuhan bui ambil lah. Ni tempat ni kosong ni. Tuhan dia duduk dalam neraka. Kafir. Tapi kalau Tuhan dia beriman, maksiat, duduk dalam neraka, mu jangan ambil ni. Sebab dia akan keluar dari neraka, boleh ambil balik tempat dia. Jadi kita tak nak masuk dalam neraka walaupun sekejap. Jangan duduk fikir nak masuk neraka. Jangan main. Ni ada hadis ni, hadis Abi Hurairah ni, rawahu Al-Bukhari. Ni ada bila dia dengar kata-kata ulama, orang mukmin akan cari kawan dia dalam syurga di akhirat esok. Kalau tak jumpa, dia minta dengan Allah nak cari dari neraka. Kalau jumpa dia tarik balik dengan syafaat dia panggil. Tarik. Ni ada orang pesan saya, Ustaz, jangan lupa cari ya. Kata, cari apa tu? Ada kan Ustaz cakap, kalau tak jumpa dari syurga cari neraka, kita tepuk meja, kata astaghfirullah. Awak ada cita-cita nak masuk neraka ni? Ayat ni negatif. Negatif ayat ni. Orang tak cakap macam tu. Kalau nak cakap macam mana? Ustaz, doakan semoga kita dapat bersama dalam syurga. Itu ya ayat positif. So cari dalam neraka dia. Kata berani. Mu ingat cari neraka ni, mari cari tempat tanah runtuh ke macam mana? Mu cari dalam penjara ke? Cari tak jumpa saya dalam ni, cari dalam penjara, bawa peguam mari. Bercakap tengok kiri kanan dulu. Bukan semua benda yang kita boleh buat gurau-gurau. Jangan duk main, jangan gurau. Semalam ada orang tanya, ada video tu macam sarkastik nakal lah, tapi boleh ke dia kata buat gurau macam ni? Dia kata, ada orang tu tanya ustaz dia, Ustaz, kita ni dalam syurga esok rokok ada? Kuat sungguh dia, kaki rokok sungguh dia ni. Rokok ada? Ustaz kata boleh ya nak. Semua benda ada Tuhan kata dalam syurga ni. Tak ada halangan. Tapi masalahnya api tak ada. Tak ada api. Nak cucuh rokok ni kena ada api. Habis kalau kau nak cucuh juga rokok, mungkin kena masuk neraka dulu. Kata tak tahulah, dia gurau. Cuma kita dalam benda-benda yang akhirat ni jangan gurau sangatlah. Tapi rasanya tak adalah benda mahzur benda tu. Maknanya rokok tu haram lah. Kalau awak nak juga masuk neraka, masuk syurga, tinggal je lah. Kalau tidak masuk neraka dulu lah mu. Main-main macam tu. Wallahu alam. Banyak benda-benda sarkastik yang kita rasa ada benda untuk kesedaran dan ada yang tak sesuai. Jangan tak boleh nak parodi lah dengan neraka syurga ni, bukan main parodi itu tak adalah. Kita serius dalam masalah-masalah benda akhirat. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup kita berpindah kepada 5 faedah dalam ayat yang kita baca ini. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat, sampai ke akhir ayat. Kalau tuan-tuan nak tanda, tulis ayat ni ya, ayat 12. Ayat ini Allah Ta'ala sebut zakarallahu wa rasuluhu sifat bai'ah. Sifat bai'ah disebut kepada kita 6 larangan. 6 larangan. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan zina, jangan bunuh anak, jangan buat pendustaan, pengakuan bohong, jangan derhaka kepada Nabi, kepada Islam, kepada Allah. Maka itu 6 perkara dia sebut benda-benda yang negatif, benda-benda yang tak baik je. Timbul soalan, kenapa tak sebut benda yang asas? Kenapa tak sebut rukun Islam? Mengucap solat, zakat, puasa, haji. Kenapa tak sebut? Jawab dianya, wazalika li'anna an-nahya da'imun fil kulli azman. Larangan ini total, semua waktu, semua masa. Tak boleh buat benda ni, 6 perkara ini. Adapun arahan Allah Azza wa Jalla itu telah diketahui oleh orang yang masuk Islam. Dia kena tahu dulu rukun Islam tu berapa. Jadi berbeza dengan larangan. Kadang-kadang orang tahu yang rukun, dia tak tahu yang larang. Ini bahaya kita hari ini. Sebahagian orang dia tahu yang asal. Dia tahu solat, dia tahu puasa, tapi dia tak tahu riba atau haram. Dia tak tahu rasuah itu berdosa. Dia tahu rasuah ni berdosa sebab kajian marah. Tapi riba. Tahu tak tahu haram? Tahu haram tapi macam tak peduli ya. Maka sebab itu dalam bai'ah ini ditekankan perkara larangan. Sebab benda yang asas dalam agama sudah diketahui.
Itu satu daripada perbincangan. Yang kedua, apabila selesai daripada perjanjian, barulah Nabi kata fabayi'hunna. Taqyid mubaya'atihinna, mu nak ikat setia. Nak ambil 6 perkara dulu. Baca, hadam, hayati, kita setuju. Ini penting. Dalam kita buat perjanjian, mesti jelas dia punya bunud ataupun poin yang nak dibincangkan. Hari ini secara alam realiti lah. Kalau kita pergi buat perjanjian, apa-apa perjanjian, terutama sekali dengan bank, kita baca semua. Kau pakai cek luluh ni, nak luluh ni, awak punya permohonan, tanda tangan. Baca atau tak baca? Belek budak dah. Mana? Ni, prank tak ada. Ni lagi. Luluh. Tak tahu apa perjanjian. Alah. Tengok. Allah SWT ajar kepada kita dalam perjanjian, mesti kita kena baca satu-satu. Selesai faham semua, fabayi'hunna, barulah mati stamp. Ini perlu dalam perjanjian. Sekarang ni kita boleh katakan, tak baca lah, senang. Mana cik? Ni tanda tangan sini. Nah, 10 tanda tangan. Satu muka pun tak baca perjanjian. Kena baca. Kita tengok sebab itulah perjanjian ni kadang-kadang tidak adil kepada customer. Tapi apa boleh buat? Dah kita tak baca, banyak kes berlaku. Beli insurans contohnya. Insurans adalah tidak Islami. Perjanjian pun tak betul pula. Orang ni kalau berlaku sekian-sekian, boleh pampasan 20,000, dia masuk hospital bayar sendiri. Ada berlaku kes. Jadi banyaklah benda-benda yang kita kena tipu ni sebab kita tak baca. Na'udzubillah. Jadi Allah ajar dalam perkara ini, sebelum kita bai'ah, sebelum kita terima pengakuan, baca biar jelas. Muka surat ni 3 hari 3 malam. Perjanjian pula bahasa orang putih, bahasa Inggeris. Alah, kitanya spek mata tak nampak Melayu ya. Macam mana nak buat? Itu tuan-tuan kena belajarlah ilmu tentang bai'ah ini, kalau tidak masalah kita. Allahu Akbar. Kita pergi kepada perkara yang ketiga, bai'ah faedah yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wala ya'tinaka bibuhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin. Dia kata apa? Kenapa dalam ayat ini Tuhan sebut, mu jangan buat pendustaan yang berlaku depan kamu di antara 2 kaki kamu. Sebab apa? Mana hak depan tu hak dalam perut. Yang antara 2 kaki itu tempat keluar anak. Sebab isunya di sini isu mengaku anak orang ditempel kepada suami. Itu bahaya. Ini ada kes ni berlaku ni. Zaman kita pun ada. Suami dia terkejut. Dia tak berhubung dengan isteri dia setahun dah. Tak ngam kata orang. Duduk serumah. Duduk di bawah satu bumbung tapi tidak ada kasih sayang. Tiba-tiba isteri boleh mengaku dia ada anak. Siapa dia buat? Pok dogo mana dia? Jadi maknanya saya ada suami. Suami tak hubung dengan dia. Dia mana ada perhubungan online dalam bab nikah kahwin ni, tak ada main online. Akad nikah boleh lah kot, tapi dalam bab apa ni nak dapat anak ni tak boleh online, kena on sungguh. Jadi terpanggil, maka dia kata sebab tu Allah sebut sini baina aidihinna wa arjulihin. Depanmu di bawah kaki. Maknanya yang ada dalam perut atau yang sudah keluar. Dalam dia punya ayat ini, bahasa Al-Quran ni bahasanya indah. Tak ada lah kita dalam solat kita rasa macam bahasa tak sesuai lah dibaca dalam solat ke depan kanak-kanak, tak ada. Tengok bahasa dia, wala ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydihinna wa arjulihinna. Itu dia panggil semua ayat sindir. Kita faham, tapi tidaklah menunjukkan kelucahan ataupun yang benda yang tidak baik. Tak elok. Lebih-lebihlah dalam majlis ilmu cakap direct benda-benda yang lucah, tidak kena. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita bahasa yang boleh digunakan dalam solat, di luar solat, depan orang tua, depan kanak-kanak, semua boleh baca. Mana ada. Sebab itulah dia kata hunna libasul lakum. Isteri kamu tu pakaian kamu. Kamu tu pakaian bagi mereka. Pakaian tu gitu lah. Jadi kalau sebut
Yang lebih-lebih lagi, terkejut pula anak ni, apa dia mak dengan ayah ni. Jadi pelik. Allahu Akbar. Baik. Yang keempat, wala ya'sinaka. Wala ya'sinaka fi ma'rufin. Jangan menderhaka kepada Nabi dalam perkara yang baik. Jadi timbul soalan, qad ulima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muru illa bi ma'ruf. Nabi tak pernah hajar benda tak baik. Tapi kenapa Tuhan kata di sini wala ya'sinaka fi ma'ruf? Jangan derhaka kepada kamu dalam perkara yang baik. Ulama kata ayat ini umum. Ayat ini umum. Nabi memang tak akan ajar benda tak baik. Tapi pemerintah lepas pada ni, pemimpin, pemerintah, penguasa lepas pada Nabi, adakah ada standard dia sama dengan Nabi? Jawabnya la, tak sama. Maka Nabi kita buat satu standard, SOP dianya, innamat ta'atu fi ma'ruf. Kita kena taat kepada pemimpin, kita kena taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Pemimpin mari suruh buat maksiat, tak wajib taat. Ya awak khawarij ke tak? La, bukan khawarij. Saya nak jaga akidah saya nak jaga akhlak saya, maka kita tidak akan buat benda yang tidak baik. Fala yuta'u makhluk illa fi ma'ruf. Sama juga isteri wajib taat kepada suami. Setakat mana? Fi ma'ruf, dalam perkara yang baik. Suami suruh solat, suruh jaga aurat, suruh tolong masak, boleh. Tapi kalau suami kata awak ni oleh kerana comel, rambut dia ni macam rambut orang asli nak polah hijau merah, saya nak suruh member, my friend, tengok you punya kepala, tak wajib pakai tudung hari ni. Tak wajib. Kena pakai tudung juga. Walau ini kehendak suami, kehendak tok nenek mana pun, kalau nak dedak aurat depan orang lelaki, tak wajib taat. Itu dia panggil tidak wajib taat, kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Sebab itu Allah sebut wala ya'sinaka fi ma'rufin untuk Nabi. Tapi pemimpin lepas pada ni kita kena taat, tapi bukan dalam perkara yang maksiat. Dalam perkara ma'ruf, na'am kita taat. Baiklah, yang kelima sebagai penutup, kita balik semula kepada ayat 2:13, ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Sekali lagi Allah SWT peringatkan kepada kita, orang beriman, di awal surah dulu aku dah pesan kepada kamu jangan ambil orang kafir sebagai teman setia. Sekali lagi diulang di sini supaya orang panggil mantap mula akhir dua pesanan. Ini satu benda yang cukup besar. Dan Allah gambarkan puak kafir ni yaisu minal akhirah, mereka tak ada harapan lagi untuk mendapat kebaikan di akhirat, sebagaimana orang kafir menyesal dalam kubur yang tidak berfaedah. Jadi kalau orang ini macam ni orang, kenapa kita nak buat teman rapat dengan dia? Kita ni orang beriman, kita yakin ada Tuhan, kita yakin akan hidup balik di akhirat. Tapi kenapa kita nak ambil kawan-kawan yang tidak boleh memberi pertolongan kebaikan kita di akhirat? Dalam hadis, bila seorang sahabat mari tanya Nabi SAW tentang kiamat, Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Hari kiamat esok, Allah akan bangkit kita bersama dengan orang yang kita sayang. Di akhirat esok, kita bangkit bersama orang yang kita sayang pada siapa? Sayang kepada orang yang taat kepada Allah, ahli ibadat, orang yang kuat jaga syariat, patuh pada syariat, ikut sunnah Nabi SAW, maka di akhirat esok kita akan bersama mereka, berjalan ke kolam Nabi SAW. Tapi kalau atas dunia ni kita sayang ke geng-geng kafir yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, awak nak gimana di akhirat esok? Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah kita surah Al-Mumtahanah. Hanya surah yang pendek ini sebanyak 6 siri kuliah. Ini adalah merupakan yang terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah tamatlah surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, surah As-Saff. Surah As-Saff InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Surah As-Saff ni pendek juga ni, mengandungi 14 ayat jadinya. InsyaAllah kita akan sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.